Dia always pergi mampus dengan apa yang orang nak cakap. Okay, dia always tengok sesuatu benda tu dengan apa yang Allah gerakkan. Dia tu curang dengan izin Allah. Dia tu pergi rumah perempuan tu pun dengan izin Allah. Siapakah kita nak marah orang tu dengan izinnya Allah? Allah maha mengerti segala-galanya. Dia curang sekalipun, Allah yang gerakkan diri dia macam tu pergi. Dan mana tahu lepas tu dia baik gila-gila, dia jadi alim teruk punya, baik gila-gila. Kita duduk marah dia bodoh, curang, kaki perempuan, bla bla bla. Tapi tak pernah cakap pula, oh baguslah kau buat salah, nanti kau mesti jadi baik kan. Tapi aku doakan kau jadi baik. So, lelaki kena timpias ni adalah lelaki yang insecure dengan apa orang cakap. Tapi kalau orang tu tahu tentang diri dia lemah, dia tahu diri dia, aku pun buat salah, aku pun macam mana sekalipun aku buat salah, dia tak kena orang lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bersama dengan saya lagi, Hafiz Ainuddin. Baru-baru ni, video tular tentang seorang lelaki, seorang inspirator, motivator, iaitu Andika Putra. Yang mana satu video dia tular yang mengatakan yang mengupas isu Syuk Hot FM yang berlaku baru-baru ni. Mungkin bagi aku dia ada masalah tentang penyampaian dia. Itu je. Tapi yang aku faham sebenarnya melalui video tadi, sebenarnya dia nak ajak kita untuk kita sedar diri. Sebenarnya kita tak boleh nak salahkan semua perbuatan kesalahan orang. Maksud dia macam ni lah, lebih kurang. Kita kalau tak suka dengan orang, jangan benci pada orang tu, tapi benci pada perangai buruk dia. Sebab perangai buruk orang boleh berubah, perangai orang boleh berubah, sikap orang boleh berubah. Kalau kita benci pada orang tu, bila dia buat baik, kita tetap benci dia. Sebab kita benci orang. Yang kita nak benci, yang kita tak suka adalah pada perangai buruk dia. Baru betul, kan? Cuma ayat dia pun tak betul lah. Ayat dia gunakan dengan izin Allah. Bila dikaitkan dengan izin Allah, maka orang senang untuk salah faham dengan ayat dia. Lepas ni pencuri, penjahat semua, perogol, perompak, semua gunakan ayat yang sama. Aku jadi macam ni sebab izin Allah, kan? Betul tak? Dan dia sebenarnya tidak boleh menggunakan perkataan tu. Boleh dia nak pakai, tetapi di dalam situasi yang berbeza, bukan dalam situasi apabila kita dalam melakukan keburukan. Kalau dalam melakukan keburukan, janganlah guna perkataan dengan izin Allah. Sebab kita manusia ada otak, boleh fikir. Allah kurniakan manusia ni boleh ada akal dan boleh berfikir, ada emosi, ada perasaan. So, itu yang membezakan kita sebagai manusia dengan makhluk lain. Dia tak boleh meletakkan dengan keizinan Allah. Tapi memang betul, semua benda ni kerana izin Allah. Betul. Cumanya tak boleh jadikan dia sebagai hujah. Faham tak maksudnya? Dan baru-baru ni juga Kepengs, korang kenal kan siapa Kepengs? Dia upload dia buat naik satu video dekat IG dia mengupas isu, bukan isu Andika Putra. Dia bukan sebut pasal video Andika Putra, tapi dia kupas berkaitan dengan tagline yang selalu digunakan Andika Putra, iaitu pergi mampus dengan mulut orang. Apa dia cakap? Jom tengok. Assalamualaikum gang. Korang pernah tak dengar ayat pergi mampus dengan mulut orang? Okey, ayat tu still ada orang guna juga sekarang ni untuk gain self confidence dalam membuat sesuatu. Tapi ayat ni ada juga side negatif dia. Sebab apa? Sebabkan ayat ni lah ada orang bodoh dekat Instagram buat konten memalukan diri sendiri apa semua. Bila orang kecam, diorang tak nak dengar. Sebab apa? Sebab diorang guna ayat pergi mampus dengan mulut orang. Diorang tak kisah apa orang cakap. Untuk menjadi manusia yang berguna, kita kena juga dengar nasihat orang. Kalau tak, sampai bila kita akan buat silap. Itu maksud dia. Tetapi itu dari side dia, dari side Kepeng sendiri. Itu apa yang dia faham. Apa pula kata Andika Putra? Jom kita tengok. Pergi mampus dengan mulut orang adalah untuk mindset diri kita untuk toxic comment, bukan untuk komen yang membina diri kita. Kalau tak, kenapa kita berguru? Termasuk Dika, mindset pergi mampus dengan mulut orang adalah mindset sahaja, bukan untuk bercakap kepada depan muka orang, pergi mampus kau. Ianya mindset untuk keyakinan diri kepada orang yang sangat insecure
takut dengan mulut orang, takut apa orang nak kata kepadanya, sehingga takut untuk tonjolkan diri. Komen seperti gemuk lah kau, hitam lah, acah-acah buat video pula, dah lah tua untuk itu. Dan di mana Dika always remind, pergi mampus dengan mulut orang. Apabila perbuatan kita sentiasa didahului dengan perbuatan yang mengikut syariat dan hukum syariat dan hukum Islam. Allah dan Rasul pertama segalanya. Bukannya boleh bogel dan pergi mampus dengan mulut orang. Ianya adalah untuk orang yang insecure, sedih, walaupun dengan perbuatan baik. So itulah maksud dia. Sebenarnya Andika Putra dia nak bagi tahu perkataan pergi mampus dengan mulut orang ni adalah untuk mereka yang insecure tentang diri, tentang keyakinan diri. Kan? Jadi kepada mereka yang ada kekurangan, yang menerima komen-komen kecaman dan sebagainya, kena kecam dan sebagainya, baru sesuai guna ayat ni. Cumanya ini pandangan orang, kan? Pandangan Captain dan pandangan daripada Andika Putra juga. Dan sebenarnya dia pun pernah salah faham juga. Andika Putra pun pernah salah faham. Jadi dia perlu ambil iktibar dengan apa yang dia cuba sampaikan. Contohnya macam apa? Tahun lepas cerita tentang Datuk Wira Dr. Azizah Osman, dia sebut tentang niaga 3 tahun tak pernah capai 1 juta. Korang niaga ke mengisi masa lapang? Ayat tu. Tetapi Andika Putra mengulas ayat tu, mengatakan ayat tu tak betul. Nampak tak? Dia pun pernah jadi macam tu. Dia pun pernah jadi macam Capex yang mengambil ayat tu sekadar apa yang dia nampak je. Tapi dari segi isi yang tersurat dan tersiratnya dia tak nampak. Faham tak? So dekat sini nak bagi tahu satu-satu ayat yang sampai, jangan kita terus attack terus. Kita jangan bersangka buruk lagi. Jangan bersangka buruk. Ni video dia. Assalamualaikum. So Dika dapat DM dan banyak orang take Dika pasal statement ni. Salah satu yang Dika hormat dia, korang nak berjaya tak semestinya korang kena ada 10 juta. Oh, berniaga bertahun-tahun tapi 1 juta tak dapat. Kau berniaga apa? Isi masa lapang. Bullshit punya statement. Tak apa, aku sanggup berniaga 20 tahun, aku sanggup berniaga 30 tahun. Ada RM10 pun tak apa. Tapi aku dapat ketenangan hati, aku dapat kerja masa aku dengan Allah daripada isi masa lapang korang dengan tergila-gilakan duit. Di mana kaya di dunia ni sekejap je. 70 tahun, 80 tahun umur kita sekejap. Tapi aku kejar yang kaya di atas ni, selama-lamanya akan kaya. Bullshit. Nak jadi mentor, biar jadi mentor yang betul. So guys, mungkin itu je apa yang sepatutnya berlaku dengan diri kita ni. Kita bersangka baik dengan orang. Kalau kita bersangka baik dengan orang, insya-Allah banyak kebaikan yang kita boleh dapat. Kita boleh nampak kebaikan orang dan orang boleh nampak kebaikan kita. Sebab orang tahu kita ni jenis yang macam mana. Tapi kalau kita bersangka buruk dengan orang, dia tak jadi. Semua akan jadi masalah. So, sentiasa bersangka baik dengan orang. Kalau kita benci seseorang, jangan kita benci pada orang tu, tapi kita benci pada perangai buruk dia. Sebab manusia boleh berubah. Kalau kita benci pada orang tu, bila sekali dia buat baik, kita tetap akan tak suka dengan dia. Kita kata dia tak ikhlas lah, kita tetap akan nampak dia jahat lah. Contoh macam Andika Putra, dia pun telah memuat naik satu video yang memohon maaf atas apa yang dia lakukan. Ni video dia. Hai, Assalamualaikum. Saya Andika Putra. So video ni tentang mengenai isu viral tentang dengan izin Allah tu, yang di mana dekat sini dikena open statement yang Dika minta maaf seikhlas daripada hati Dika. So Dika harap that korang boleh maafkan Dika, yang di mana Dika cakap tu a lot of misleading yang boleh menyebabkan perbalahan. So Dika janji diri Dika yang di mana insya-Allah Dika akan improve diri Dika, Dika akan baiki diri Dika sebelum any posting dengan cara penyampaian Dika akan improve. Dan thank you sangat-sangat untuk siapa yang komen yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Dika always reply positif, okay? Dika tak marah sesiapa pun, Dika reply semuanya positif. Dan terima kasih sangat. Dan dekat situlah Dika belajar. So insya-Allah Dika akan improve. Itu saja. Dan lagi sekali, betul-betul Dika minta maaf. Seikhlas hati Dika. Dika tak nak korang misleading. Okay? Allah pertama, Rasul. Bye. Assalamualaikum. So, iktibar yang kita boleh dapat, apa yang disampaikan oleh Andika Putra, itu yang kita tak suka. Tetapi jangan kita benci pada orangnya. Sebab banyak kebaikan yang dia beri. Banyak sangat. Kalau tengok video-video dia balik, kalau tengok apa yang dia sampaikan, memang memberi inspirasi pada orang lain.
memberi motivasi kepada orang lain, terutama yang bisnes. Memang sangat-sangat memberi inspirasi. Jangan disebabkan satu video terus kita kata dia ni memang tak boleh pakai. Tak boleh macam tu. Kita tak boleh buat macam tu. So kita bersangka baik dan kita bagi peluang pada dia. So dia pun dah minta maaf. Jadi kita bagilah kemaafan pada dia. Kita maafkan dia supaya kita rasa lebih tenang. Yang kecam-kecam ni stop lah kecam. Dah stop dah. Tak payahlah nak kecam-kecam dia lagi. Dia pun dah minta maaf. Okay, itu saja daripada saya. Wallahualam. Jumpa lagi pada masa akan datang. Yang mana yang tengah tengok saya ni belum subscribe saya punya YouTube, so sokong saya dengan subscribe, like dan share video ni. Itu saja daripada saya. Jom bangkit, do something. Jangan takut dengan salah. Jangan takut buat keputusan yang salah. Buat dengan apa yang kita suka. Salah itu pasti. Learn from mistake. Pergi mampus dengan salah. Semua orang salah. Sebab yang menentukan benda tu berjaya adalah apa? Betul dengan salah. Bagi betul sampai berjaya.